Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam ni. Malam ni saya lewat sikit sebab hari ni kita banyak program, ada sibuk sikit. Tapi kita ambil soalan-soalan lagi lah. So hari ni ada 2-3 orang dengan saya tanyakan soalan live. Sekejap saya nak tengok sama ada okey. Uh, okey. Ada hari ni ada apa Okey. apa isu? Terima kasih Cik Isyam kerana Ya. menjemput kami. Okey. Okey, Cik Isyam, ada soalan ni. Kita nak tanya berkenaan tentang kenyataan Wan Saiful Wan Jan, Okey. Ketua Penerangan Bersatu Malaysia yang tidak menamakan calon Ketua Menteri Melaka untuk Perikatan Nasional. Okey. Dan dia kata biarlah dia menjadi misteri. Oh, dia kata macam tu. Apa komen Cik Isyam? Okey, komen saya macam ni ya sebab dia kata biarlah misteri, biarlah rahsia. Okey, kita Barisan Nasional dan namakan calon Ketua Menteri kemarin iaitu Datuk Sulaiman Ali Dan semalam juga saya dengar Pakatan Harapan mereka juga dah namakan iaitu Adeli Ketua Menteri mereka yang sebelum tu. So sekarang kita dapat berita Perikatan Nasional tak namakan. So dia kata biarlah misteri. So saya ingat kalau tanya saya daripada segi impromptu je yang terlintas di fikiran saya bukan mungkin lah. Saya yakin sebab ni lah. Sebab nombor satu mereka masih bergaduh siapa nak jadi Ketua Menteri ni. So dia tak nak namakan. So sama ada mereka nak letak, saya rasa Rafiq pun nak jadi Ketua Menteri. Rafiq yang dulu adun pai rumput menang pasal undi Cina tapi sekarang dia tak yakin dia menang kat situ, so dia telah lari sekarang bertanding kat Teluk Mas pula. So dia adalah Ketua Perhubungan PPBM Negeri Melaka. So saya ingat satu calon Rafiq, tapi kita dengar laporan juga bahawa mereka juga nak namakan Mas Emiyati. Semalam saya dah sebut pasal Mas Emiyati ni. So Mas Emiyati nak tanding, sekarang tengah bertanding di Tanjung Bidara. Dia ahli parlimen, dia pun nak jadi adun, dia pun nak jadi Ketua Menteri, dia dah timbalan menteri, so berapa banyak jawatan dia nak. So itu dekat situ bergaduh ni siapa nak jadi, namakan Mas Emiyati, Rafiq pula nanti buat hal, namakan Rafiq, Mas Emiyati buat hal. Dan satu lagi pula daripada segi kerjasama mereka dengan PAS. So PAS yang banyak akar umbi ni. So kalau Perikatan Nasional menang, takkanlah nak bagi PPBM yang tak ada akar umbi, tak ada jentera ni jadi Ketua Menteri. So sebab itu saya, pada hemat saya rasa sebab itu dia buat keputusan begitu. Tak mahu namakan calon Ketua Menteri sebab mereka masih bergaduh, bertelingkah siapa nak jadi Ketua Menteri. So perkara itu pun mereka tak boleh selesaikan lagi. So macam mana nak menang macam ni dia sebab itu saya kata daripada awal mereka masuk pilihan raya ni bukan nak menang. Mereka masuk sebab mereka nak pecah undi kita saja supaya Barisan Nasional tidak menang. So dia nak jadi spoiler aja ni. So bila dia nak jadi spoiler, so tak adalah keperluan untuk menamakan Ketua Menteri sebab dia tahu dia nak pecah undi kita supaya kita tidak menang, dan dia secara tidak langsung membantu Pakatan Harapan untuk menang. So kalau tanya saya siapa calon Ketua Menteri Perikatan Nasional, iaitu Adeli lah, iaitu Ketua Menteri calon PH sebab dia orang ini kerja dia untuk memenangkan PH. Itu jawapan saya secara ringkas lah. Okey. Okey, Cik Isyam, soalan kedua. Baru-baru ni kalau kita tengok ada satu isu baru pasal isu buku adik kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, bertajuk What's in a Name. Okey. Jadi buku ni diorang cuba menjadikan bahan kempen. Jadi apa komen Cik Isyam berkenaan buku ini? Oh, buku. Okey. Saya pun dengar 2-3 hari lepas pasal buku yang ditulis oleh adik Datuk Najib ni. Nombor satu, saya pun tak tahulah kenapa, apa motif dia tulis buku ini. Time-time kita nak mengimpen pilihan raya ni, abang dia pun, Datuk Najib, nak kempen pilihan raya di Melaka. Time tu lah dia nak tulis buku, nak publish buku, nak nak cerita pasal abang dia, cerita buruk dan saya itulah. So kalau tanya saya rasa
perkara tu tak sepatutnya berlaku. Nombor satu, apa motif dia? Satu, kalau tanya saya ni orang family man. Saya orang keluarga. Pada saya, masalah-masalah dalam keluarga tu tak payahlah nak cerita kat orang. Masalah dalam kain kita, masalah dalam setiap keluarga tu ada masalah. Adik, abang dan sebagainya, adik-beradik, biasalah tu. Tapi tak payah kita nak cerita. Kalau kita ada masalah dengan abang kita ke adik kita ke, tak perlulah nak cerita kat orang, nak cerita kat jiran sebelah, nak buka aib keluarga sendiri. Pada saya itu tak berapa betul lah. Dan apa orang kata, satu lagi dia buku tu apa, What's in the Name. So dia cerita pasal, dia kata ini saya ada terbaca. Dia kata Datuk Najib ini macam memberi kesan negatif pada nama ayah dia, Datuk Abdul Razak. Dan saya punya pendapat ialah begini, iaitu saya ingat Datuk Najib lebih kenal ayah dia, Tun Razak, daripada Nazir ni. Sebab Tun Razak meninggal tahun 76. Masa tu Datuk Najib umur dia 21, 22 macam tu. Nazir ni time tu budak-budak lagi. Saya tak tahu Nazir ni ingat ke tak bapak dia masa bapak dia meninggal. So bila dia cerita macam tu, seolah-olah macam dia lebih kenal ayah dia daripada Datuk Najib. Saya rasa Datuk Najib lebih kenal ayah dia lah. Nombor satu. Nombor dua, saya juga ada baca laporan kata macam dia terasa hati sebab dia kena jerit, kena sergah oleh isteri Datuk Najib. Sebab itu dia tak tahulah macam merajuk ke kecewa ke apa. So saya tengok macam ni lah, macam saya kata tadi, setiap keluarga ada masalah. Mungkin ada keluarga yang ada ramai orang pun dalam keluarga yang pernah kena jerit oleh kakak ipar, abang ipar dan pak mentua, mak mentua, tapi dia orang tak adalah koyak pergi cerita, merajuk dan cerita pada orang ramai perkara ini. Pada saya tak elok lah dia cerita buruk pasal abang dia dalam buku dan sebagainya. So saya harap, cuma saya tak pasti apa motif dia buat benda-benda macam ni. Dan timing tu tak betul. So kalau ada masalah keluarga, settle lah dengan abang dia. Janganlah tulis buku supaya satu dunia tahu. Dan kalau kena jerit kepada kakak ipar tu, biasalah tu. Dalam masalah keluarga, ramai je orang kena jerit, tapi tak adalah pergi cerita kat semua orang, merajuk, koyak dan sebagainya. So itu pandangan saya lah. Tapi benda-benda macam ni, saya rasa ini bukan pertama kali dia buat macam ni. Sebelum ni pun dia ada buat tulis artikel dan sebagainya pada abang dia. Dan rakyat, saya tengoklah respon daripada orang ialah orang ini backfire kepada dia sendiri, Nazir sendiri. Orang nampak macam dia ni anak manja, ataupun yang cerita pasal buruk, pasal dalam kain cerita kat orang ramai. Orang Melayu kita terutama tak suka benda-benda macam ni. So ini bukanlah tindakan bijak lah dibuat untuk dia. Nombor satu, kita jaga keluarga kita. Nombor satu, kita tak cerita pasal aib keluarga kita kat orang. Nombor tiga ialah kalau ada masalah dalam keluarga, kita selesai dalam keluarga lah. Tak perlu nak cerita, tulis buku ke apa ke. Itu pandangan saya lah. Okey. Baik, Ada lagi? Kalau kita tengok dalam PRN kali ini, kita ada 3 parti yang majoritinya besar Melayu lah yang bertanding. Okay. So peratusan pengundi dalam PRN kali ini pun dalam 60% adalah pengundi Melayu. Okay. Dan sudah tentu ketiga parti besar ni cuba mendapatkan undi daripada 60% Melayu ni. So ada yang mengatakan bahawasanya pengundi Melayu 60% ni keliru, nak pilih yang mana satu antara tiga ni. Okey. Saya tengok macam ni. Saya tengok kalau nak guna keliru tu, mungkin saya tak pakailah perkataan keliru tu. Saya mungkin kata ada peratusan besar penyokong-penyokong tegar Barisan Nasional di Melaka ni. Itu mereka saya rasa akan undi kita lah. Sebab Melaka ni daripada dulu lagi kubu kuat kita. Kecuali PRU14. PRU14 tu mungkin ada tsunami kempen terhadap kita, banyak isu GST lah apalah dan sebagainya. Itu adalah
sentimen yang paling negatif dalam sejarah kepada Barisan Nasional PRU masa PRU 14. Tapi kebanyakan orang Melayu, lebih daripada 60% atau 65% orang Melayu di Melaka kita tengok mengundi Barisan Nasional, walaupun itu rekod kita paling rendah dalam sejarah pun 65% orang Melayu masih mengundi kita. Sebelum tu 70 ke 75%. 10% ni dicuri oleh Dr. Mahathir masa tu. Dia tarik sebab dia fitnah macam-macam isu, so dia tarik 10%. Sekarang ni kita tengok yang menjadi apa orang kata persoalannya 10% yang dulu Tun Mahathir curi daripada kita ni, adakah akan undi siapa? Adakah mereka akan undi bersatu balik kan, ataupun mereka akan kembali ke pangkal jalan untuk kita? Dan masa kita dapat 65% undi Melayu pun kita telah menang 13 kursi 13 kursi. Short 2 kursi je untuk membentuk kerajaan. So sebab pecah undi 10% tu, yang kita telah short 2 kursi. So sekarang ini sentimen pada kita, pada Barisan Nasional adalah jauh lebih baik daripada PRU 14. Ini terbukti dengan PRK lepas. Di Semenyih saya tengok, di Rantau, di Tanjung Piai, yang mana saluran-saluran dulu banyak saluran kita kalah, saluran muda dulu semua kita kalah di Semenyih. Tiba-tiba bila PRU 14 kita kalah, PRK kita menang semua kecuali satu. So di Cameron Highland pun sama, dan banyak macam tu terjadi. So itu menampakkan bahawa sentimen itu adalah kepada Barisan Nasional jauh lebih baik sekarang banding dulu. Dan sentimen terhadap Pakatan Harapan pula terbalik. Masa PRU 14, sentimen pada mereka adalah sangat positif. Mereka janji perubahan, bawa manifesto, janji 10 perkara, nak hapuskan tol, hapus PTPTN. Tapi terbukti lepas tu kita nampak benda tu mereka tipu, mereka kencing-hancing aja. Sampai sekarang mereka tak tunai, PTPTN tak tunai, tol tak tunai dan sebagainya. Manifesto negeri pun dia kata semalam 73% saja tunai. Itu pun kita tak tahu betul ke tidak. So kredibiliti mereka tu teruk. So sekarang ni persoalannya, kalau saya saja sama ada 10% tu nak balik pada kita orang Melayu tu atau tidak, saya rasa kita ada peluang dekat situ lah. Saya tak rasa 10% yang Mahathir curi tu akan undi balik PPBM, terutama apabila Mahathir pun tak ada dalam PPBM sekarang ni. Dan sentimen kalau Mahathir ada pun, mungkin dia tak dapat balik 10% orang Melayu dulu yang undi dia tu. Sebab apa? Sebab sekarang orang Melayu pun dah tahu dah yang dulu dia orang ni semua penipu. Pakatan orang kata manifesto tak betul itu semua dan sebagainya. So saya ingat kita ada peluang yang cerah lah, tapi kita tak nak leka lah. So sebab tu saya tak mau kita jadi macam overconfident juga. So kita nak jentera kita kerja keras setiap hari. Kita jangan leka. Dan satu lagi begini, dinamik masa ini pula lebih kurang sama, ada yang lebih kurang sama dengan ada yang berlainan sikit berbanding PRU 14. Masa PRU 14, yang samanya ialah masa PRU 14 pun undi kita pecah 3. Iaitu BN, PAS dengan PH. Sekarang pun pecah 3. Cuma bila pecah 3 pula, PAS ini dijoin dengan PPBM. PPBM dengan PH. So dulu PPBM tarik undi Melayu yang 10% masuk PH. Sekarang ini PPBM pula tarik 10% undi Melayu PH tu dengan PAS pula. So disadvantage dia sebenarnya pada PH, pada undi Melayu ni. So sebab itu saya kata bila kita buat 3 penjuru, dia tidak semestinya tidak menguntungkan kita atau tidak semestinya menguntungkan PH. Contohnya di Pantai Kundo, saya sebutlah. So dulu PPBM bawa undi pada PH telah menang. So sekarang ni takkan orang Melayu nak undi orang kata undi PH tu pula, yang orang undi PPBM dulu dalam PH. So ada kemungkinan akan split lagi dekat situ. So bila split, so undi PH tu akan jatuh sikit, dan ini akan jadi a bit of advantage kepada kita mungkin. Tapi kita jangan leka lah, kita kena berusaha lagi. Tapi kalau tanya saya tak rasa orang Melayu dan pengundi-pengundi secara amnya akan undi balik PH sebab manifesto tu. Dan saya pun tak rasa mereka akan suka untuk undi Perikatan Nasional juga. Sebab apa? Perikatan Nasional ni yang dominan adalah PPBM. Tapi dia tak ada akar umbi.
Tapi mereka menentukan dasar dan mereka juga yang buat manifesto PH dulu tu, yang tipu hancing semua PPBM lah yang buat. So mereka ni lebih kurang sama je. Dan satu lagi, kita tahu PPBM ni masuk pilihan raya ni sebab dia nak pecah undi Perikatan Nasional ni. Bila dia nak pecah undi, dia nak jadi kingmaker. Tapi bila dia jadi kingmaker, konon-kononnya okeylah kalau kita dapat 13 kursi katakan PH dapat 13 kursi, dia dapat 2 kursi. So dia boleh jadi kingmaker nak menentukan ketua menteri atau macam Mahathir buat dululah masa PRU 14. Tapi apa yang saya nak cakap pada pengundi-pengundi Melaka ialah jika perkara ini berlaku, maka kita tak akan capai kestabilan. So akan jadi tak stabil lagi ya. Bila ada kingmaker tengah-tengah 2-3 kursi ni tak stabil. Dia lompat akan jadi balik. Dia lompat akan jadi balik PRN. So kita tak nak perkara begitu berlaku. So kalau mereka undi Perikatan Nasional, undi PPBM, kalau rakyat undi, maksudnya kestabilan tidak akan tercapai, benda ni akan berlaku. Dan satu undi kepada Perikatan Nasional PPBM, maksudnya mereka buang undi pada PH, nak PH pula merintah. Macam di Sungai Udang ni askar ada 9,000. So kita tahu PH dengan DAP tak jaga askar. Tapi kalau mereka undi calon PPBM atau calon serpihan, maksudnya itu akan menyumbang kepada kemenangan PH dan polisi-polisi PH, DAP dulu dan PKR kepada angkatan tentera kita yang tidak bagus. Mereka nak kecilkan angkatan pejabat awam dan sebagainya. So sebab itu saya kata Perikatan Nasional ni mereka spoiler je lah. Nak pecahkan undi, satu undi kepada Perikatan Nasional, maksud satu undi kepada PH. Mereka nak jadi kingmaker kononnya, kalau mereka menang 1-2 kursi, itu akan menjadi balik ketidakstabilan politik lagi. So sebab itu saya kata undi Barisan Nasional, bila kita membentuk kerajaan, kita dapat membentuk kerajaan yang stabil. So takkan tukar-tukar banyak, kita tak tukar-tukar lah. Kalau kita menang kata 17-18 kursi, kawasan Melayu ada 19, kita menanglah kawasan Melayu 17-18, even 19. So kita kebarangkalian untuk orang lompat parti itu rendah. Dan kita dapat buat kerja selama 5 tahun untuk rakyat Melaka. So tak adalah orang lompat-lompat lagi apa benda. Dia orang pun dah sign SD dan sebagainya. Dan itulah yang kita akan buat. Ada lagi soalan tambahan? Apa lagi isu hari ini ada? Tadi saya tengok isu itu isu ya. Ya. Kita tengok sekarang ni trend kat media sosial lah kan. Okey. Dia bangkit pasal isu manifesto tadi kita pada sebut tadi kan. Sebab manifesto PH ni banyak sekarang ni orang muda di Melaka mula melontarkan kemarahan, kecewaan di media sosial terhadap PH. Maknanya adakah mereka akan masih akan pegang janji ataupun adakah masih lagi dianggap sebagai bukan kitab suci. Okey. Maknanya apa pandangan Cik Isham tentang manifesto PH ni? Saya tengok kita masih ingat pasal PH dengan PN ni dua-dua. Mereka lah terlibat Perikatan Nasional ni PPBM. Mereka terlibat dengan manifesto dulu, buku harapan tu. So semalam pun saya dah cakap bahawa mereka ni daripada awal bila dia menang je, mereka daripada awal kata dia tak berniat memang dia daripada statement dia tu mereka tak berniat untuk tunai. Sebab tu sebulan je atau tak sampai sebulan lepas dia menang dia kata manifesto bukan kitab suci. Tapi apa yang dia orang kata, dia kata bukan pasal kita tak tunai, tapi kita tak cukup masa nak tunai, 22 bulan tak cukup. Tapi itu bukannya sebabnya, sebab sebulan lepas menang terus kata manifesto bukan kitab suci. Maksudnya awal-awal dia dah berniat dia tak nak tunai. So itu maksudnya. So adakah kita nak percaya lagi diorang ni nombor satu, mereka ni tak tunai manifesto, tak tunai janji, buatlah apa manifesto. So sebab itu juga saya rasa kali ini sebab perkataan manifesto tu adalah terlampau sensitif untuk diorang, dia tak pakai kali ni. So dia pakai perkataan apa? Pelan tindakan lah pula. Kenapa dia pakai perkataan pelan tindakan? Sebab dia tahu kalau dia pakai perkataan manifesto, orang tahu ini hancing-kencing menipu aja ni. Dia pakai pelan tindakan pula untuk mengelirukan rakyat. So dia tak tunai. Kita tahu benda tu yang buatnya PPBM dengan Pakatan Harapan dulu. So ini tak boleh pakai. Dan satu lagi adalah mereka ini banyak pelompat parti. So sekali ni Pakatan Harapan ambil 2 orang ahli kita untuk lompat parti. Lepas tu dalam manifesto dia kata
oh nak buat anti lompat parti ni tak masuk akal, dia terima orang, jatuhkan kerajaan. Sebelum dia dua orang adun BN tu menarik diri untuk jatuhkan kerajaan, dia jumpa Anwar Ibrahim dulu. Kan? So maksud dia dah bincang lah tu. Tu dalang untuk jatuhkan kerajaan tu PH. Dia lompat parti jatuh kerajaan, yang kita semua kena sibuk buat pilihan raya ni pasal dia. Lepas tu dalam manifesto dia pula dia kata ada anti lompat parti. Ini macam satu hipokrasi lah pada saya. Ini kelakar pada saya. Dan Perikatan Nasional pula, adakah orang nak undi dia? Satu, PH orang tak boleh undi sebab dia penipu management itu, tak boleh pakai perkataan ayat-ayat dia orang ni semua hancing dia orang ni. Rakyat kata begitu. Dan Perikatan Nasional pula lebih daripada 2/3 daripada dia punya wakil-wakil rakyat dia pelompat parti. Tengok Perikatan Nasional ni, PPBM terutamanya. PPBM ada 31 ahli parlimen. 26 daripada 31 tu, 15 daripada UMNO, 11 daripada PKR, 84 parti. 26 daripada 31. So berapa persen tu? 75% ke apa? Ahli parlimen atau pemimpin mereka adalah pelompat parti. So adakah rakyat ingin mengundi pelompat parti ni? Pelompat parti. Dia terima pelompat parti. Khalid Samad pula kata apa ni, apa? Kata berprinsip. Ini pada saya adalah kontradiksi terma. Orang putih kata contradiction in term, atau tak betul ayat tu. Kata berprinsip. Kata lah. Kata maksud dia melompat, tak ada prinsip. Mana ada kata yang berprinsip? Bila awak panggil kata berprinsip, seolah-olah macam awak panggil perogol berhemah. Ada ke perogol berhemah? Tak ada. Ataupun penipu jujur kan. Mana penipu jujur, perogol berhemah, ataupun apa lagi, pengencing ikhlas or something. So tak masuk akal. So sebab itu dia orang ni, dia nak menipu rakyat, nak buat retorik dan sebagainya. So saya ingat rakyat lebih faham lah kali ni sebab dulu mungkin ada setengah rakyat nak cuba. Okey, dia kata Barisan Nasional dah lama sangat. Okey, cubalah kali ni. Tapi lepas ini saya ingat bila dah cuba 22 bulan kita dah tahu. PPBM pula campur lagi 17 bulan. 22 campur 17, 39 bulan Perikatan PPBM ni memerintah negara. Teruk jadinya. So kita, pada saya kali ini kita kena ajar mereka ni. Satu, jangan lompat-lompat parti. Nombor satu. Yang kedua, tunaikan janji manifesto. So kali ni PRN Melaka ini kita kena buat dua perkara. Ajar mereka-mereka ni, satu, kalau janji dalam manifesto kena tunai. Yang kedua, jangan lompat parti. So untuk ajar mereka ini kita kena undi Barisan Nasional. So itu saja. Ada lagi soalan? Okey. So dengan itu kita sambung lagi esok, kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.